Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Pemikir Negara. Setiap 2 minggu kita akan berjumpa, bertemu dengan pemikir-pemikir negara, ahli-ahli majlis, profesor negara, profesor-profesor yang sentiasa mendahului pemikiran dan pengkajian dalam bidang-bidang spesifik. Malam ini topiknya tentunya menjadi perhatian ramai orang, iaitu rumah. Senang saja topik malam ini. Rumah dan bagaimana saya harap dalam diskusi hampir sejam ini, mampu milik itu satu, tetapi saya nak pakai definisi yang diberikan oleh UN Habitat itu, kelestarian perumahan itu penting kerana ia bukan saja perlu lestari terhadap kemampuan memilikinya, tetapi perlu memikirkan tentang perubahan iklim dunia dan bagaimana ia boleh menjadi lebih hijau dan bagaimana ia juga mesra kepada perubahan-perubahan sosial, kependudukan dan sebagainya. Nampak kompleks, tapi sebab itulah kita ada pemikir-pemikir negara. Saya nak memperkenalkan yang pertamanya Profesor Datuk Insinyur Dr. Mahyudin Ramli, paling hampir dengan saya, Timbalan Ketua Kluster Kejuruteraan Teknologi dan Alam Bina. Anda tahu tak ada kluster ni? Penting ni, Kejuruteraan Teknologi dan Alam Bina. Majlis Profesor Negara MPN. Beliau juga adalah pensyarah kanan Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan di Minden. Dia lebih glamour dengan nama HBP di USM, Universiti Sains Malaysia. Universiti pertama Apex di Malaysia, masih lagi Universiti Apex. Dan kita ada Profesor Dr. Muhammad Amdan Ahmad, ahli jawatankuasa Kluster Kejuruteraan Teknologi dan Alam Bina MPN juga. Nanti di talian kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Alias Abdullah, Ketua Subkluster Alam Bina MAPAN dalam Kluster Kejuruteraan Teknologi dan Alam Bina. Kita tahu Singapura bila dia keluar dari Malaysia dulu, antara perkara pertama yang dia buat adalah menyusun semula pembangunan bandar kerana dia city state, negara bandar. Tapi ia memerlukan pengorbanan kepada banyak hak kerana kerajaan yang memetakan dan menyusun atur kedudukan. Dan sekarang beberapa dekad ke depan, ramai yang menjadikan Singapura sebagai contoh di mana rakyatnya boleh diletakkan dengan keadaan yang agak selesa secara purata. Pandangan Prof. Doktor dalam hal ini kerana mungkin kita tidak melalui jalan itu. Tetapi kini masalah ini mendepani kita. Jadi bagaimana kita secara umumnya, memang kita nak bagi kepada kuasa pasaran kebebasan individu. Tapi pada satu takut lagi, ramai yang mengatakan kerajaan harus masuk campur tangan dan meletakkan posisinya untuk membetulkan keadaan ini juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kamarul. Saya rasa soalan yang sukar nak jawab kerana perbezaan antara Singapura dan Malaysia. Sebagaimana you kata tadi, Singapura adalah state country. Kita ni lebih luas, tanah ni lebih banyak dan sebagainya. Cuma isu yang sebenarnya yang timbul di sini adalah tuan punya tanah. Okay, kerana sebahagian daripada kos atau kemungkinan sebahagian besar daripada kos perumahan itu adalah itu sendiri. Jadi di sini sebagaimana Datuk beritahu tadi bahawa kalau kita nak harapkan kerajaan sahaja, kerana kita katakan kerajaan boleh memberikan tanah secara percuma, secara konsepnya, dan kita perlu juga penglibatan developers ni untuk sama-sama menyelesaikan masalah perumahan. Tapi isu yang paling besar yang sentiasa dibincangkan adalah harga tanah itu. Profesor Dr. Hamdan, adakah isunya penguatkuasaan dan pelaksanaan? Sebahagiannya adalah isu penguatkuasaan dan pelaksanaan. Tapi saya rasa berbalik kepada isu harga rumah. Jadi kita kena juga berlaku adil. Harga rumah ni kalau saya boleh bagi kepada 5. Satu adalah tanah, tadi kita bincang tentang tanah. Struktur asas rumah itu sendiri. Lepas itu kemasan. Kemudian infrastruktur yang terlibat dalam pembangunan perumahan. Dan of course perjanjian jual beli. Jadi lima unsur harga ini memainkan peranan. So kalau kita nak tengok kat situ, dengan harga sekarang ni lah, secara pembinaan secara konvensional, mungkin kita kata RM80 sekaki persegi. Jadi kalau kita tengok kat situ, perumahan rendah, RM40,000, RM50,000, definitely memang telah disubsidi. Jadi kita kena berlaku adil kepada pelbagai pihak yang ingin membangunkan perumahan. Kerana bagi saya aspek harga asas rumah itu sendiri perlu diambil kira. Dan saya rasa kita boleh melihat yang mana tidak perlu, yang mana perlu, dan juga bagaimana reka bentuk itu boleh dijadikan satu faktor utama untuk pengurangan harga. Berapa jauh anda sanggup tinggal dari tempat kerja anda?
Saya sanggup duduk di Tanjung Malim atau Sungai atau Ipoh malah jika saya boleh sampai ke Kuala Lumpur secara konsisten dan tepat, mungkin maksimal 1 jam. Kalau ada kereta api dan sebagainya. Dan baru ini kita harap ETS yang dilancarkan itu begitu nanti. Tapi itu isunya. Jepun satu contoh. Saya rasa Singapura juga satu contoh. Sebab itu laluan MRT-nya tidak banyak bengkak-bengkok. Begitu lurus sekali kerana itu diletakkan keutamaan. Tapi Malaysia mungkin mengambil jalan tengah berbanding itu. Bagaimana menuju ke depan? Contohnya. Kerana kita tak mahu kita mempunyai kawasan berhektar-hektar yang dibangunkan. Contohnya seperti Putrajaya, tetapi kehidupan selepas pejabat itu satu perkara lain pula. Mereka lari kembali ke Lembah Kelang untuk aktiviti dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu, peranan yang dimainkan oleh pengangkutan, terutamanya pengangkutan awam bandar. Okey, saya rasa dia amat berkait rapat, terutamanya di kawasan bandar lah. Jawapan dia senang je. Berapa lama kita sanggup duduk dalam kereta? Katalah 1 jam. Jadi kalau kita menggunakan pengangkutan awam, contohnya kereta api tadi kan, atau MRT atau 1 jam lah kita boleh duduk jauhnya. 1 jam. Di sini kita boleh gunakan pengukur itu dan kita kata everyone will be happy kalau dia hanya spend 1 hour. Saya nak jadi pemikir terbalik di sini, devil's advocate. Tapi kalau kita tengok tradisinya di Lembah Kelang ni, tak sempat siap pun projek rel ataupun kereta api itu, MRT ke LRT ke, harga tanah situ sudah pun naik dan pemaju-pemaju mengiklankannya. Pemaju yang cepat mengambil peluang di atas keadaan seperti ini berbanding mungkin persepsinya perancang-perancang bandar dan sebagainya. Sebelum tu saya rasa kita juga kena lihat perkataan miliki, mempunyai, mendiami. Sebab kita lupa ada satu lagi faktor mendiami ini adalah menyewa. So kalau harga tu terlalu tinggi untuk kita capai, jadi ada satu usaha lain adalah menyewa, konsep sewaan dan sebagainya. Jadi itu saya rasa satu perkara yang perlu dilihat semula. Konsep sewaan jika dihubungkan dengan kluster ekonomi, rakan-rakan profesor negara di sana, kerana baru ini juga dibincangkan, antara tekanan utama terhadap isu sosial di Malaysia adalah secara ekonominya mereka tidak memegang aset. Jadi hanya bergantung pada gaji setiap bulan. Apa pun terjadi, harga minyak naik sikit ke, harga barang naik sikit ke, atau ketekanan ekonomi sebagainya, impak ataupun akibat kepada mereka itu tinggi kerana tidak ada sandaran aset rumah ini. Kalau menyewa itu mungkin boleh mengurangkan kos. Tapi perlukah mereka mempunyai aset itu di mana dia bekerja? Itu ada soalan yang lain pula. Maknanya kita penting rakyat kita mempunyai aset tertentu sebagai satu investment. Tetapi bila dia bekerja di Kuala Lumpur, perlukah dia membeli rumah di Kuala Lumpur kalau dia tidak boleh capai? Contohnya, kajian kami di Johor sebenarnya yang bujang ni 20% je yang membeli rumah. 80% itu tidak berkesempatan untuk beli rumah. Kerana tadilah pendapatan masih lagi bersekitar 3,000. Tapi itu tak lestari kan statistik? Tidak begitu. Jadi saya rasa isu perumahan adalah bukan mampu milik. Tapi saya rasa lebih kepada memberikan perumahan kepada rakyat. Jadi kalau dia tak mampu, jadi bagaimana kita nak bagi rumah untuk mereka diami. Jadi saya rasa tadi kalau kita berbalik dengan pengangkutan tadi, bila kita nak buat sesuatu stesen MRT, mungkin kita dah rancang stesen tu kat sini dan kat sini. Jadi di sekitar stesen tu mungkin kita dah boleh ambil alih tanah untuk perumahan rakyat. Seperti campur tangan polisi jugalah. Semestinya berlaku. Akta kanun tanah negara itu perlu dilihat kembali. Jika nak keluar. Pandangan pada orang yang lebih pakar. Terima kasih. Sebenarnya kita kena lihat tadi bila kita kata selesa tu dalam rumah, selesa luar rumah. Jadi ini akan memberikan satu kondisi untuk masyarakat melihat pembangunan keluarga dalam rumah dan juga pembangunan komuniti di luar di luar rumah. Jadi memberi rumah itu satu hal, tapi membina komuniti lagi satu. Selesa itu tidak semestinya tadi dia cukup biliknya, tapi biliknya mesti selesa, dia diami dan melakukan kehidupan seharian.